Mana hebatnya dia, motivasi dia. Bila ditanya apa motivasi uncle, boleh buat kerja amal siang malam, setiap hari, non-stop dengan sangat sibuk. Umur dia dah hampir 60. Umur Uncle Kentan tu dah hampir 60. Sebenarnya dah tua, tetapi nampak macam muda. Sebab dia kata apa, saya punya motivasi sebab saya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Segala pujian kita rafakkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih hati, kerinduan kita. Mudah-mudahan Allah temukan kita dengan Nabi kita di akhirat kelak, di syurganya yang kekal abadi. Amin ya rabbal alamin. Raditu billahi rabba, ya Allah kami redha, radina billahi rabba, kami redha bahawasanya Allah sebagai Tuhan kita, Allah sebagai pentadbir kita, Allah sebagai pemutus kita, Allah sebagai sebaik-baik memberikan ketetapan, memberikan takdirnya kepada kita. Mudah-mudahan kita juga kuat untuk meniti satu persatu takdir Allah, sehinggalah takdir kematian bertemu dengan kita. Mudah-mudahan kita terus kuat untuk meniti hari demi hari yang mana telah ditakdirkan Allah sejak azali lagi, sehinggalah takdir kematian itu sampai kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Dan kami redha bahawasanya Islam adalah agama kita. Kita redha Islam agama kita. Membawa maksud kita redha bahawasanya Islam adalah cara hidup kita. Islam adalah cara kita berhibur, cara kita makan, cara kita minum, cara kita bercakap, cara kita berjalan. Dan kita sehabis mungkin mahu agar kita hidup dalam keadaan menghidupkan sunnah Nabi. Dan setiap apa yang kita lakukan, kita fikir bagaimana sunnah Nabi, apa amalan Nabi dan sebagainya. Subhanallah. Subhanallah, muslimin muslimat sekalian. Dan kita juga sebut kami redha bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi dan juga Rasul, sebagai ikutan kita. Alhamdulillah, subhanallah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya nak ucap terima kasih sekali lagi kepada pihak penganjur, iaitu Anjuran Biro Muslimat Surau Cahaya SPK Shah Alam. Dan program hari ini dibuat secara live dengan keadaan situasi semasa kita. Mudah-mudahan Allah angkat wabak COVID-19 ini, dan sekiranya Allah tetap menguji kita dengan wabak-wabak, antaranya wabak COVID-19, kita tetap merasakan bahawasanya Allah jaga kita, Allah jaga kita, kita jaga kita, insya-Allah. Tapi paling utama kita perlu merasakan Allah jaga kita. Ini tagline pihak surau sendiri. Betul dah ke? Dalam 800 orang. Okey. Alhamdulillah, pengerusi surau Haji Rasidan bin Hassan, Ketua Biro Muslimat Puan Nora Muhammad Rosli, Ketua Program Puan Nur Fatimah binti Abdul Mukti, terima kasih. Dan saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua yang turut hadir sama pada pagi yang barakah ini. Mungkin sedikit bantuan daripada tuan-puan, tapi ia sangat bermakna, iaitu kita boleh sama-sama share perkongsian kita pada pagi yang barakah ini. InsyaAllah saya akan manfaatkan waktu yang diberikan lebih kurang 1 jam setengah. Perkongsian berkenaan tajuk kita, iaitu persiapan, kembali menuju persiapan akhir berkenaan dengan kematian. Tetapi hari ini saya akan gunakan kitab ni, Indahnya Husnul Khatimah, satu kitab yang sangat baik. Saya akan gunakan kitab ini. Kemudian memang dalam elan saya tunjukkan kitab ni. Ini adalah buku saya sendiri, Ya Allah Kepadamu Aku Kembali. Tapi saya diberi makluman pihak surau sebenarnya tak ada pun, mereka tidak memiliki buku ni. Jadi saya pun buat keputusan, tak apa, mana-mana buku pun tak kisah. Jadi sejam, mungkin peringkat separuh masa pertama kita akan share hadis-hadis berkenaan dengan husnul khatimah. Kemudian kita akan pergi kepada su'ul khatimah, hadis-hadis tanda-tanda su'ul khatimah. Dan saya akan berkongsi beberapa cerita contoh-contoh su'ul khatimah, kematian yang buruk, supaya kita mengelakkan daripada berlakunya kematian buruk dalam hidup kita. Jadi insya-Allah malam tadi, kalau ada seseorang, ada sesiapa yang
Okey, sebelum tu saya nak ulang lagi sekali. Boleh kita share perkongsian kita pada pagi yang berkah ini. Mungkin amalan kita suka share, kemudian ada orang datang tengok sama kuliah kita. Tanpa kita sedar, kita telah memberikan, memanjangkan kebaikan kepada ramai orang. Ramai yang masuk live ceramah, dan dia sebut syukur ada orang share, syukur ada orang share. Jadi daripada share tu naik notification. Sebab kadang-kadang kita tak tahu FB page ni, walaupun dia follow, tetapi kadang-kadang notification tak naik. Jadi dengan kita share perkongsian kita, perkongsian pada pagi ini, kita tak tahu kita dapat betapa banyak pahala daripada hasil share kita. Rupanya ada orang hadir kerana hujung jari kita yang tekan butang share tu. Mudah-mudahan bermanfaat. Okey, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ada siapa tak yang tengok perkongsian pada malam tadi? Nanti selepas habis program ni, kuliah pagi ni, kalau ada yang terlepas, boleh pergi kembali kepada IG Ustazah Azma Harun ataupun FB page. Nanti akan tengok ada satu live malam tadi dibuat di Dewan di bawah ni bersama dengan Uncle Kentang, Uncle Kwan. Mungkin kenal ya, Uncle Kwan Chiheng, Chiheng, macam tu lah, Uncle Kentang. Subhanallah. Jadi kalau siapa yang tak terlepas, boleh pada pagi ini, hari ini, kembali melihat video live malam tadi. Banyak bercakap tentang soal kematian. Bagaimana hebatnya dia, motivasi dia. Bila ditanya apa motivasi Uncle, boleh buat kerja amal siang malam, setiap hari, non-stop, dengan sangat sibuk. Umur dia dah hampir 60. Umur Uncle Kentang tu dah hampir 60. Sebenarnya dah tua, tetapi nampak macam muda. Sebab dia kata apa? Saya punya motivasi sebab saya ingat mati. Saya bila bangun pagi, dia cakap, Uncle sebut bangun pagi, saya boleh makan, saya boleh mandi sendiri, saya syukur. Jadi saya fikir hari ini nak buat apa? Sebab Tuhan bagi satu hari lagi untuk saya. Jadi hari ni Tuhan bagi lagi extra satu hari, tambahan ada hari lagi. Saya mesti buat yang terbaik untuk memperindahkan perjalanan menuju kematian. Subhanallah. Banyak motivasi kita dapat daripada Uncle Kentang malam tadi. Rupanya benarlah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, orang yang paling bijak di kalangan kamu, orang yang set setengah tim SPK dah ada buku tu, Sis Rozida uruskan. Okey. Terima kasih Puan Azlim atas maklumat. Subhanallah. Nabi sebut orang yang paling bijak dengan kamu adalah orang yang membuat persiapan untuk mati. Sebab itu memang benarlah sabda Nabi SAW, orang yang buat persiapan untuk mati. Dan satu perkataan yang sangat power lah, yang sangat power disebut oleh Uncle Kentang malam tadi, disebut macam ni. Sebenarnya kita ini tak perlu takut mati, tak perlu takut mati. Orang yang takut mati sebab dia tak buat persiapan untuk mati, sebab itu dia takut. Jadi kalau kamu buat persiapan untuk mati, kamu takkan takut mati. Sebab tak buat apa-apa, banyak buang masa, tak ada tolong orang, fikir diri sendiri saja, memanglah takut mati. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan seterusnya, kalau nak tengok lebih kurang sejam setengah perkongsian pada malam tadi, bolehlah tengok balik FB page live kita pada malam tadi. Jadi insya-Allah pagi ini berkenaan dengan kematian juga. Saya ingin berkongsi beberapa hadis Nabi SAW tentang bab kematian. Sekarang kita akan pergi, iaitu berkenaan dengan husnul khatimah dan sebab-sebabnya. Nanti kita boleh tuliskan nota sama-sama. Dan apabila kita dah jelas ataupun kita ada sedikit ilmu tentang bab husnul khatimah, kita buat persiapan untuk dapat husnul khatimah. Antara perjuangan kita, muslimin muslimat sekalian, memastikan diri kita dan ahli keluarga kita mendapat husnul khatimah. Itu di antara fokus hidup kita. Umat Islam perlu fokus. Umat Islam perlu meletakkan keutamaan dalam hidupnya. Selain daripada keutamaan nak besarkan rumah, keutamaan tentang pendidikan anak, keutamaan tentang kereta, tentang kemas rumah, ini, keutamaan nombor satu adalah bagaimana mempersiapkan diri kita untuk bertemu dengan Allah, mempersiapkan diri kita untuk kematian. Subhanallah.
Ketahuilah bahawasanya husnul khatimah ialah diberi taufik kepada hamba sebelum matinya untuk menjauhi perkara-perkara yang dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala. Antara tanda-tanda husnul khatimah adalah hujung kehidupannya diberikan taufik. Tahukah apa itu maksud taufik? Hidayah petunjuk. Taufik adalah kemampuan untuk mengikut petunjuk. Okey. Bila sebut taufik dan hidayah, hidayah dan taufik. Hidayah petunjuk. Semua orang dah dapat petunjuk daripada Allah. Hari ini hampir tidak ada manusia yang tidak dapat petunjuk. Semua dapat petunjuk. Yang susah pada hari ini adalah taufik. Maksudnya petunjuk tu datang daripada pelbagai sumber lah. Al-Quran yang ada pada hari ini dicetak dengan pelbagai bahasa. Dan hari-hari pun memang kita baca Quran dan sebagainya. Dan Al-Quran itu tidak susah untuk dia dapati. Kalau tak ada yang ori, Al-Quran kita boleh dapati daripada telefon dan sebagainya. Maksudnya petunjuk daripada Al-Quran dah merata seluruh dunia. Seluruh umat Islam dah dapat petunjuk daripada Al-Quran. Tinggal lagi dia nak ikut tak apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Dan petunjuk yang lain mungkin boleh dengar daripada azan yang ada selalu. Kemudian daripada mata yang kita lihat kehidupan orang Islam apa semua. Dan juga melalui ceramah-ceramah kuliah-kuliah. Itu semua adalah petunjuk-petunjuk yang Allah berikan kepada sekalian manusia. Yang susah bagi kita adalah bagaimana nak dapat taufik. Apakah maksud taufik? Taufik ialah kemampuan untuk mengikut petunjuk. Subhanallah. Berapa hari ini kita mendapat khabar gembira. Kita bahagia dengan perubahan artis terkemuka kita iaitu saudari Niloufar. Masya Allah. Kita doakan sebenarnya Niloufar memang sudah bagus, telah lama bagus. Kemudian semakin hari semakin bagus dan wallahualam sejauh mana kebenaran nanti kita tengok dan kita tahu Niloufar memang semakin baik, semakin bagus. Kalau kita nak sebutkan tentang hidayah sebenarnya bukan isu hidayah dah lama alam dia dapat hidayah. Saya percaya Niloufar dah lama pun Allah berikan dia hidayah. Samalah kita sentiasa mengharapkan hidayah. Cuma ujian bagi kita adalah sejauh mana kita mendapat taufik, iaitu kemampuan untuk mengikut hidayah petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ramai yang bertanya saya, Ustazah, boleh Ustazah kupas pasal niqab? Boleh Ustazah kupas pasal niqab? Kedua, ada orang tanya saya, Ustazah bila pula nak berniqab? Tanya soalan tu. Ustazah bila pula nak pakai fudah? Kalau Niloufar boleh pakai niqab, kenapa Ustazah tak boleh pakai? Macam tu lah kan. FB tiba-tiba hilang. Cek balik ada yang kata FB tiba-tiba hilang. Dan memang Ustazah nampak komen di FB tak bergerak. Ustazah FB tiba-tiba hilang. Bagi respon sikit yang di FB, saya minta maaf sebab saya semacam tak ada pergerakan di FB. Okey. Jadi bila orang bertanya saya tentang bab niqab, Ustazah bila nak niqab, mana lebih afdal niqab, mana lebih utama, mana lebih baik pakai niqab ke tidak. Okey. InsyaAllah satu masa saya akan kupas khas berkenaan bab niqab dengan seimbang, dengan baik. Kemudian okey, kita ada Sharifah Zarina. Saya kenal Sharifah Zarina. Ada sikit kita dapat berhubung ya. Okey. Masih dengar? Oh, komen di tempat freeze tak bergerak. Okey. Okey. Di surau, saya rasa di surau tak ada masalah. Okey, modasnya okey. Jadi, jawapan ringkas saya, yang paling utama bukan kita bincang mana lebih baik niqab atau tidak, mana lebih afdal, apa hukum niqab dan sebagainya. Ia bukan masuk dalam perbincangan aurat ya. Sebab wajah wanita ia bukan aurat. Wajah wanita bukan aurat. Dia masuk dalam bab perhiasan ataupun keindahan ataupun tabaruj. Wajah wanita ia bukan perbincangan aurat. Sebab dalam solat kita memang tidak, lagi bila kita buat umrah, kita buat haji, ketika menghadap Kaabah memang diwajibkan buka dan sebagainya. Ia bukan perbincangan dalam bab aurat wanita, tetapi ia perbincangan dalam bab dalam bab tabaruj dan sebagainya. Jadi saya ingin menjawab secara ringkas. Yang paling utama adalah menutup aurat dengan sempurna mengikut syariat. Kemudian yang kedua, sejauh mana pakaian kita, itu boleh melindungi kita daripada maksiat, boleh melindungi orang yang melihat kita dengan hawa nafsu, syahwat dan sebagainya. Saya nak cerita satu kisah, boleh ya? Walaupun macam tak berkait sangat dengan tajuk.
pada 2 minggu lepas, saya pada 2 minggu lepas saya mencari, saya sebenarnya sedikit terganggu, saya rasa macam freeze. Sebenarnya semua okey ke? Sekejap ya. Syira. Macam mana? Okey je, tapi macam freeze je. Tak. Amin tak. Okey, sorry. Pada 2 minggu lepas saya cari kasut. Saya perlu beli kasut sebab kasut dah tak boleh pakai, kasut dah nipis apa semua. Tapi masalah saya, bentuk kaki saya memang susah nak cari kasut yang sesuai. Jadi saya pergi banyak tempat, beberapa mall juga untuk cari kasut yang memang sesuai dengan bentuk kaki saya. Bukan pelik sangat, adalah tu kan. Jadi sampai di satu tempat saya jumpa kasut yang memang selesa dengan saya, memang saya suka. Lepas tu tapi yang jurujual tu kan, seorang wanita masih muda, umur 20-an. Dia menggeletar, tangan dia menggeletar macam tu kan, tangan dia menggeletar. Lepas tu saya pun kata, "Dik, kenapa dik?" Lepas tu dia pun sebut, "Ni Ustazah Asma ya?" Sebab kita kan pakai mask. Dia kata, "Betul ke ini Ustazah Asma?" Saya kata, "Ya betul dik, saya Ustazah Asma." Saya pun buka mask. Lepas tu dia pun terus menangis. Dia menangis. Lepas tu saya kata, "Kenapa?" "Ustazah, hari-hari lepas solat saya berdoa nak jumpa Ustazah. Saya ada nampak iklan Ustazah, ada ceramah di masjid di surau sekitar tak jauh daripada tempat tinggal saya. Tapi sebab saya kerja promoter, saya tak dapat cuti. Dan setiap kali ada program Ustazah, saya tak dapat nak ikut." Lepas tu dia pun menggeletar ni, "Saya kata Ustazah sekian-sekian." Lepas tu dia menangis. Kemudian dia cerita pada saya, "Ustazah, lepas tu saya bagi tahu, "Kamu tahu tak dik, sebab doa kamu yang sungguh-sungguh nak jumpa saya, Allah makbulkan dengan cara saya cari kasut merata-rata banyak tempat. Saya dah cari lama dah, berapa minggu. Suami saya tahu. Bukan saya cerewet, tapi saya bimbang, saya membazir sebab saya dah ada beli beberapa kasut, lepas tu saya tak pakai sebab sakit." Jadi kali ni saya cari sungguh-sungguh beberapa tempat, suami ni duk ikut je lah kan. Rupanya Allah hantar untuk saya jumpa dengan kamu. Lepas tu dia bercerita, "Ustazah, saya baru saja pakai tudung dalam 4 bulan. Umur dia lebih kurang 27, 28 macam tu lah. Dia pakai tudung. Memanglah dia baru pakai tudung, jadi tudung tu macam biasalah, mungkin kurang labuh lagi, kurang sempurna. Kemudian bila dia kata, "Ustazah, saya baru pakai tudung, antara asbabnya adalah selalu dengar ceramah Ustazah sekian-sekian. Hari-hari saya dengar dan setiap kali solat saya berdoa nak jumpa Ustazah. Akhirnya Allah datangkan Ustazah depan mata saya. Sebab itu saya menggeletar daripada tadi, sebab saya rasa macam ajaibnya doa kepada Allah. Ajaib sangat doa. Jangan sekali-kali kita ragu dengan doa perkara yang kita tak terfikir bagaimana Allah akan aturkan untuk doa seseorang hamba yang makbul." Kemudian yang saya nak cerita sebenarnya, adik tu kata pada saya, "Saya malu Ustazah, saya baru pakai macam ni." Ya, kita bayangkan ya, promoter di sebuah masa ni di Sogo, dengan pakai seluar, dengan pakai baju pakaian promoter dengan tudung, dia macam masih rasa segan dengan saya sebab tak menutup aurat dengan sempurna. Tuan-tuan, puan-puan, saya kata macam ni, dalam bab menutup aurat, dalam bab menuju kebaikan, kita jangan, dalam proses kita nak berubah menjadi lebih baik, jangan kita bandingkan dengan orang yang jauh lebih baik, orang yang dah berubah dulu. Cukup kita membandingkan dengan diri kita yang lama. Cukup kita membandingkan dengan diri kita yang lama. Saya tanya, "Dek, kamu sekarang mana lebih baik? Kamu sekarang dengan kamu yang dahulu mana lebih baik?" Lalu dia kata, "Alhamdulillah Ustazah, saya lebih baik hari ini." Jadi syukur. Kalau kamu bandingkan diri kamu dengan Ustazah, kamu akan rasa down. Kamu akan rasa kamu teruk. Kamu rasa kamu tidak sempurna. Jadi kamu jangan bandingkan diri kamu dengan Ustazah, jangan bandingkan dengan orang-orang yang kamu tengok. Jadikan itu motivasi saja. Tetapi dalam proses kita berubah ini, bandingkan dengan diri kita sendiri, sejauh mana kita berubah menjadi lebih baik. InsyaAllah dia akan pergi perlahan. Tapi jangan perlahan sangat, sebab kematian itu datang boleh anytime. Masya Allah. Subhanallah, Allahu Akbar. Nanti kalau ada rezeki saya nak cerita juga apa yang berlaku semalam. Okey, sekarang kita nak kembali kepada tajuk kita, iaitu bab husnul khatimah. Saya nak bacakan satu hadis Nabi SAW. Antara dalil
Antara dalil yang menunjukkan makna di atas ialah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang hamba, nescaya dijadikannya beramal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, bagaimana dia menjadikan beramal wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia diberikan taufik untuk mengerjakan amal soleh sebelum matinya, kemudian dia dimatikan ke atasnya. Subhanallah. Perhatikan hadis Nabi ini, sahabat-sahabat, para muslimin muslimat sekalian. Nabi SAW bersabda yang bermaksud, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang hambanya, dijadikan ia beramal. Rasulullah ditanya, apakah maksud dijadikan ia beramal ya Rasulullah? Sabdanya, diberikan taufik untuk mengerjakan amal soleh sebelum matinya, kemudian dia dimatikan ke atasnya. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat sekalian, bila kita Nabi sebut begini, Nabi kata di antara tanda-tanda Allah nak berikan kebaikan, dia diberikan taufik. Apa itu taufik? Kemampuan untuk beramal. Bila kita sebut tentang kemampuan untuk beramal, sebab itu ada beza taufik dan hidayah. Hidayah adalah petunjuk, manakala taufik pula adalah kemampuan untuk mengikuti petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada orang masih lagi di peringkat hidayah, dah dapat petunjuk, tapi taufik tak datang. Jadi kita perlu mendoakan seseorang itu, ya Allah, berikanlah taufik dan hidayahmu. Taufik dan hidayah, kena minta dua-dua. Tak boleh minta hidayah saja, sebab hampir semua orang dah dapat hidayah. Yang tak ada adalah taufik, iaitu kemampuan untuk mengikut hidayah. Subhanallah. Ketahuilah wahai saudara muslim bahawa husnul khatimah mempunyai tanda-tanda. Adapun tanda-tanda husnul khatimah yang zahir bagi hamba ialah apa yang digembirakan kepadanya ketika nazaknya, berupa keredaan Allah dan layak beroleh kemuliaannya sebagai limpah kurniaan daripadanya. Subhanallah. Okey, sekarang kita akan pergi kepada tanda-tanda husnul khatimah. Tanda-tanda husnul khatimah. Di dalam kitab ini menuliskan ada 12 tanda-tanda husnul khatimah. Kita boleh tuliskan nota ya, 12 tanda-tanda husnul khatimah. Okey, yang pertama tanda-tanda husnul khatimah ialah mengucap 2 kalimah syahadah ketika saat sakaratul maut. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhal jannah. Yang bermaksud sesiapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, nescaya dia masuk syurga. Nescaya dia masuk syurga. Itu yang pertama. Barang siapa yang akhir kalimahnya boleh mengucap la ilaha illallah, maka dia masuk syurga. Saya nak cerita beberapa kisah benar kematian yang buruk, kematian yang su'ul khatimah. Kisah yang pertama, ini diceritakan oleh Syekh Yusuf Al-Haj Al-Ahmad. Kenalannya Dr. Aiman berkata, ada seorang doktor yang bertugas di hospital. Jadi saya percaya doktor yang berada di hospital antara mereka yang berpengalaman menghadapi dan melihat bagaimana saat-saat keadaan seseorang itu mati. Jadi ada satu kisah seorang doktor yang bernama Dr. Aiman. Dia bercerita suatu hari dia membuat pemantauan beberapa orang pesakit-pesakitnya. Okey. Kemudian ada seorang pesakit di katil nombor 3 yang bernama Muhammad. Maksudnya pesakit ni adalah orang Islam. Okey, saya baca ya, kisah ni memang ada dalam kitab ni. Saya memperhatikan raut wajahnya yang hampir tertutup dengan bantuan alat pernafasan. Maksudnya ada seorang pemuda bernama Muhammad. Mukanya hampir tidak kelihatan sebab banyaknya bantuan-bantuan pernafasan yang diberikan. Dia seorang pemuda berusia 25 tahun. Dia menghidap penyakit HIV AIDS. Dia dimasukkan ke hospital 2 hari sebelumnya dan keadaannya amat kritikal. Dia bukan orang Islam pertama yang menghidap penyakit HIV AIDS di negeri barat yang dirawat. Dr. Aiman ni berada di negeri barat, sebuah negara barat, tak sebutlah negara mana. Akan tetapi saya merasakan satu perasaan khas dengannya tanpa saya mengetahui sebabnya. Pendek cerita, ketika Muhammad pesakit HIV umur 25 tahun pemuda ni semakin nazak,
Lalu dia menghubungi kedua ibu bapanya. Dia pun pergi menghubungi kedua ibu bapanya. Lepas tu doktor ni telefon kepada dua ibu bapa ni, telefon ni. Dia telefon ibu, lalu dia sebut, puan mesti datang sekarang. Sebab anak puan semakin kritikal, anak puan semakin berat, sakitnya semakin tenat. Lalu si ibu menjawab apa? Aku sedang sibuk dengan pekerjaanku, aku akan hadir setelah selesai. Ibu ayah kepada pemuda yang bernama Muhammad ini, seorang businesswoman yang berjaya di bandar tersebut. Orang kaya, tetapi mengabaikan anak. Kemudian selepas setengah jam jurat meminta saya bertemu dengan ibu pesakit. Kemudian selepas itu, ibu tu tak lama ibu tu datang. Kemudian bila bercakap dengan ibu pesakit, lalu ibu tu datang, dia melihat seorang wanita pertengahan umur dah 50 tahun dan tidak nampak tanda-tanda Islam padanya. Walaupun ini keluarga Islam tapi tidak ada tanda-tanda Islam padanya. Dia kelihatan gelisah. Saya menerangkan keadaan anaknya lalu dia terus menangis. Saya berusaha menenangkannya dengan berkata kepadanya, berdoalah kepada Allah agar dia menyembuhkannya. Lalu dia memandang saya dengan terkejut. Apa yang engkau katakan? Maksudnya doktor Islam ni bagi tahu ibu, berdoalah kepada Allah agar Allah sembuhkan anak kamu ni. Lalu dia bertanya, ibu tu bertanya, kamu orang Muslim ke? Lalu doktor berkata, ya, saya Muslim. Lalu ibu tu menjawab, kami juga Islam. Kemudian doktor pun berpesan pada ibu, ajarkanlah anak kamu ucapan la ilaha illallah. Ajarkanlah anak kamu ucapan la ilaha illallah. Kemudian ibu ni menjawab, sebenarnya aku tidak reti. Sebenarnya aku tidak reti. Sebab doktor ni bagi tahu kepada ibu, pergilah bacakan sesuatu di telinga anakmu. Bacakan ayat Al-Quran, bacakan la ilaha illallah, ajarnya syahadah. Lalu ibu ni menjawab, sebenarnya aku tidak reti membaca apa-apa bahagian daripada Al-Quran. Kemudian doktor ni kata, pergilah solat. Mohon meminta doa dengan Allah. Sesungguhnya aku juga tidak solat. Subhanallah. Kemudian doktor terkejut. Bagaimana engkau solat? Kami tidak solat kecuali pada hari raya. Itu pun sebagai ikutan sahaja. Kemudian saya bertanya kepadanya mengenai keadaan anaknya. Lalu si ibu menjawab, dia seorang yang baik, menyukai kehidupan, akan tetapi pada tahun lepas dia berkenalan dengan seorang gadis yang telah memikatnya. Lalu adakah dia solat? Jawabannya tidak. Anaknya tidak pernah solat kerana ibu ayah tidak pernah mengajarkan anak itu solat sehingga umur 25. Na'udzubillah min zalik. Kemudian dijawabnya, tidak, akan tetapi dia berniat untuk mengerjakan haji pada akhir umurnya. Ibu ni jawab, anak dia berniat untuk tunaikan haji nanti bila dah tua, anak dia berniat untuk solat dan sebagainya. Lepas tu dia berkata, siapa yang boleh jamin boleh hidup 30, 40, 50 ataupun 60 tahun lagi. Kemudian pemuda tersebut dah menunjukkan nazar. Lalu ketika itu doktor tersebut membantu anak muda itu supaya menyebut la ilaha illallah. Doktor ni mengulang, sebutlah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tahukah tuan-tuan puan-puan sekalian apa yang dijawab oleh pemuda tersebut? Pemuda tersebut dia menyebutkan, I can't. Maksudnya saya tidak boleh. Saya tak boleh nak sebut la ilaha illallah. Ini masa sangat sakaratul maut. Dan apa yang disebut oleh pemuda tersebut, dua perkara saja. Berikan aku ubat penahan sakit. Dalam keadaan, subhanallah, na'udzubillah min zalik, pemuda itu berusaha dengan seluruh anggotanya dan air matanya berhenti keluar daripada matanya. Okey, apabila doktor minta sebut la ilallah, pemuda tu nak sebut la ilaha illallah, tetapi nampak kesusahan dia nak sebut la ilallah sehingga air matanya keluar, tapi air mata yang keluar adalah warna yang berubah menjadi hitam. Memula keluar air mata jernih, tapi lama-lama air mata yang keluar menjadi warna hitam dan dia tidak mampu untuk mengeluarkan perkataan la ilaha illallah. Saat itu disaksikan oleh ibunya. Kemudian apa yang berlaku ialah pemuda itu berkata, aku mahu ubat penahan sakit dan aku mahu teman wanita aku. Dua tu yang dia minta saat akhir. Aku mahu ubat penahan sakit dan aku mahu teman wanita aku. Dan akhirnya pemuda tersebut meninggal dengan kalimah tersebut. Na'udzubillahi min zalik. Dan muka pemuda itu ditupi dengan warna hitam legam. Setelah selesai sakaratul maut, wanita lelaki tersebut meninggal dalam keadaan yang muka hitam legam. Allahu Akbar. Subhanallah, na'udzubillahi min zalik. Ini merujuk kepada satu firman Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Jasiyah ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim.
Am hasibal ladzina jtarahu as-sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus solihat sawa'am mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, patutkah orang-orang yang melakukan kejahatan menyangka bahawa kami akan menjadikan mereka seperti orang yang beriman dan beramal soleh dengan menyamakan keadaan mereka semua semasa mereka hidup dan semasa mereka mati? Buruk sungguh apa yang mereka sangkakan itu. Subhanallah. Allah sebut dalam surah Al-Jasiyah ayat 21 ini, muslimin muslimat sekalian. Patutkah orang yang melakukan kejahatan menyangka, berfikir, berangan-angan bahawasanya kami, yakni Allah, akan menjadikan mereka seperti orang beriman dan beramal soleh dengan menyamakan keadaan mereka semasa hidup dan semasa mati. Na'udzubillah min zalik. Ada kisah lain, kisah yang kedua. Ini orang yang hidupnya kuat merokok. Merokok, kepalanya merokok. Kalau tak dapat rokok marah. Kalau tak dapat rokok mengamuk. Sebab rokok boleh bergaduh dengan isteri, boleh pukul isteri. Sebab rokok anak jadi mangsa. Sebab dia kuat rokok, anak jadi penyakit asma. Boleh menyebabkan radang paru-paru, boleh menyebabkan macam-macam lagi. Sebab rokok sekian-sekian, subhanallah. Okey, minta maaf sekejap ya. Okey. Jadi, dengar satu kisah seorang, menurut Syekh Yusuf Al-Hajj Al-Ahmad lagi, dalam menyatakan kisah-kisah pengalamannya, seorang pemuda berada dalam sakaratul maut, lalu mereka berkata kepadanya, ketika Syekh ni, dia menguruskan seorang yang sedang sakaratul maut, lalu dia menyebutkan kepadanya, sebutlah la ilaha illallah, sebutlah la ilaha illallah. Lalu dia berkata, ni tengah sakaratul maut ni. Lalu dia berkata, berikan aku rokok. Mereka berkata lagi kepadanya, sebutlah la ilaha illallah. Lalu dia berkata lagi, berilah aku rokok. Mereka berkata lagi kepadanya, sebutlah la ilaha illallah, semoga engkau akan diakhiri dengannya. Engkau akan akhirkan kehidupan dengannya, iaitu kalimah la ilaha illallah. Lalu dia berkata, aku tidak mahu menyebutnya, berikanlah aku rokok. Begitulah sehingga akhir nafasnya, akhir perkataannya, ketika dia dalam sakaratul maut, dia menyebutkan kalimah, aku mahu rokok, berikanlah aku rokok, 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 rokok. Na'udzubillahi min zalik. Allahu Akbar. Imam Al-Ghazali menyebutkan, seseorang itu akan mati sebagaimana hidupnya. Cuba perhatikan hidup kita sekarang, apa yang menjadi fokus utama. Kalau setiap lepas solat, waktu-waktu senggang dan sebagainya, kita selalu mengharapkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala husnul khatimah. Sikit-sikit doa, ya Allah berikanlah aku husnul khatimah, ya Allah berikanlah aku mati yang baik, ya Allah berikanlah suamiku juga, berikanlah anak-anakku, ya Allah ibu ayahku semuanya, ya Allah berikanlah kematian yang baik, ya Allah. Sekiranya kita ni selalu mengharapkan husnul khatimah, ya Allah berikanlah akhir kehidupanku dengan kalimah la ilaha illallah, insya-Allah kita akan dapat. InsyaAllah kita akan dapat. Tapi saya bila baca kisah ni, saya rasa macam, ya Allah takutnya. Sebab kita lihat umat Islam kita juga sangat ramai rokok. Banyak sangat merokok. Tapi ada yang dia boleh kawal dirinya. Ada yang merokok peringkat sederhana. Ada yang kalau tak dapat rokok sehari pun okey. Ujung-ujung dia. Mudah-mudahan Allah mengampuninya. Sebab mohon maaf ya, setamanya para lelaki yang mungkin ada turut mendengar sama, hukum merokok, kalau merujuk kepada fatwa ulama dunia, Darul Ifta, meletakkan hukum merokok adalah haram. Hukum merokok adalah haram. Itu adalah fatwa dunia, peringkat dunia di Darul Ifta. Ini adalah fatwa himpunan para alim ulama peringkat dunia. Wakil-wakil setiap negara-negara Islam, mereka mengeluarkan fatwa tersebut. Bila pergi ke Malaysia, fatwa merokok ini dia berbeza mengikut negeri. Di Malaysia ada 13 negeri, fatwa berbeza. Nanti boleh rujuk. Fatwa berbeza, ada negeri mengatakan makruh, ada negeri mengatakan haram. Jadi saya tak nak sebutlah, sebab bukan itu isu utama yang kita nak bincangkan. Tetapi kisah ini mudah-mudahan bagi sedikit motivasi kekuatan kepada para perokok sekalian untuk meninggalkan rokok. Kisah ini bagaimana seorang yang sedang menghadapi sakaratul maut,
dan dia seorang perokok tega, kuat sangat merokok dan sebagainya, dan tidak tahu bagaimana keadaan hakikat ceritanya. Tetapi akhir kalimahnya, apabila dia dibisikkan ketika dia sakaratul maut, ucaplah la ilaha illallah, ucaplah la ilaha illallah. Tapi dia setiap kali diucapkan begitu, dia mengulang-ulang, berikan aku rokok, aku mahu rokok, berikan aku rokok. Subhanallah, na'udzubillah min zalik. Akhirnya dia mati dalam keadaan mengucap kalimah, berikan aku rokok, berikan aku rokok. Na'udzubillah min zalik. Jadi hari ini, masa saya handle masalah rumah tangga dulu, memang banyak kes sebab rokok, suami pukul anak isteri. Sebab rokok, suami pukul, suami tidak bertanggungjawab. Sebab rokok, suami lebih utamakan rokok, anak isteri kelaparan. Sebab rokok, anak jadi sakit asma. Sebab rokok, jadi radang paru-paru, banyak sangat. Dan kita boleh tengok ada orang dia ketagihan yang melampau sehingga dia hilang kawalan diri dan sebagainya. Sebab rokok, dia tak solat. Sebab rokok, dia tidak puasa. Sebab dia tidak mampu menahan dirinya. Jadi na'udzubillah min zalik. Kalau ikutkan beratnya rokok ini, hukumnya lebih kepada haram. Sebab apa? Dia jelas-jelas memberi mudarat. Pertama, berdosa besar membuat sesuatu yang datangkan mudarat pada diri sendiri. Yang kedua, berdosa besar apabila kita melakukan sesuatu yang memberi mudarat kepada orang lain. Jadi bayangkan ya, na'udzubillah min zalik, ketika sedang merokok, anda sedang melakukan dosa-dosa yang besar. Walaupun nampak ia tidak sebesar dosa seperti tak solat, seperti tak tutup aurat, seperti mencuri dan sebagainya. Hakikatnya apabila ia tergolong dalam dosa besar, ia tetap dosa besar. Dan sekiranya kalau anda berpegang kepada rokok itu bukan dosa besar, hanya dosa kecil ataupun makruh, dosa kecil ataupun makruh, orang yang sentiasa mengulang-ulang dosa kecil lama-lama menjadi dosa besar juga. Dan jika sekiranya sebab dosa kecil itulah dia tidak akhlak dia jadi buruk dengan manusia, dengan anak, isteri apa semua, menyebabkan perkara yang haram, maka awal lagi perbuatannya itu adalah haram. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah min zalik. Okey, saya nak cerita kisah yang terakhir berkenaan dengan kisah su'ul khatimah. Kisah su'ul khatimah. Ini satu kisah seorang pemuda yang selalu bergeluman dengan dosa maksiat zina. Daripada seorang pemuda, dia selalu memuaskan hawa nafsunya dengan zina. Satu ketika dia dengan kekasihnya, bila dia berjumpa dengan kekasihnya, kan style Mak Saleh ataupun style barat, style ni lah, orang bukan non-Muslim, ada setengahnya. Bila dengan manusia kan suka tunduk, hormat, begitu kan. Okey, seorang pemuda ni, seorang pemuda Islam, dah bergeluman dengan zina, bergeluman dengan maksiat. Dia mati dalam keadaan macam mana? Ketika dia sedang tunduk hormat kepada kekasihnya. Masa tu dia dia sedang menunggu kekasihnya di satu tempat untuk berzina. Jadi ketika itu dia macam tunduk hormat, kemudian dia terus jatuh dalam keadaan dia sujud kepada kekasihnya dan dia meninggal dunia. Na'udzubillah min zalik. Itu di antara contoh-contoh kematian-kematian yang su'ul khatimah, kematian yang buruk, yang dia diakhiri dengan apa yang dia lakukan sepanjang kehidupannya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita mengharapkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, kita baca doa sikit, auzubillahi minasyaitanirrajim. Allahumma taqtim alaina bi husnil khatimah wa la taqtim lana bi su'il khatimah. Ya Allah, berikanlah kepada kami ya Allah kematian yang baik, jauhlah kami daripada kematian yang buruk ya Allah. Ya Allah, ambillah nyawa kami ya Allah ketika kami sedang salat, kami sedang zikir, kami sedang berpuasa, kami sedang sedekah, kami sedang beramal dengan amal soleh ya Allah. Ya Allah, ambillah nyawa kami sedang kami berwudu, sedang kami dalam berakhlak mulia ya Allah, sedang kami membaca Al-Quran ya Allah. Ya Allah, ambillah nyawa kami saat kami dalam keadaan yang baik, dan berikanlah kami kematian yang akhir kalimah kami adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah, Allahu akbar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itulah beberapa kisah tentang kematian yang buruk. Sekarang saya nak menyambung tanda-tanda ciri-ciri kematian yang baik ataupun husnul khatimah. Pertama, mengucap kalimah syahadah. Selepas habis ciri-ciri kematian yang baik, kita akan share pula ciri-ciri tanda-tanda kematian yang buruk. Kemudian insya-Allah kita akan baca 8 pintu syurga.
Siapa yang nak ikuti tentang 8 pintu syurga, sebab ia melibatkan persiapan untuk dapat husnul khatimah. Kita akan baca kitab ni pula nanti. Ya Allah, kepadamu aku kembali, iaitu perihal tentang 8 pintu syurga. Subhanallah. Okey, kematian, tanda-tanda kematian husnul khatimah seterusnya ialah mati dengan keluar peluh pada dahi. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW, riwayat Ahmad dan Tirmizi, mautul mu'mini bi'arakil jabin, yang bermaksud kematian orang mukmin dengan keluar peluh pada dahi. Kadang kita boleh tengok ya, ada jenazah selepas dia meninggal, bila kita sapu muka dia, rasa peluh, rasa berair, rasa basah. Nampak seolahnya dia tidur saja. Nampak seperti masih hidup sebab masih lagi keluar peluh. Allahu Akbar. Itu di antara tanda-tanda husnul khatimah. Kemudian tanda husnul khatimah yang ketiga, iaitu mati pada malam Jumaat atau siangnya. Mati pada malam Jumaat, maksudnya khamis malam ataupun siangnya. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW, riwayat Ahmad, ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabr. Sedekah Rasulullah SAW, yang bermaksud tidak ada seorang muslim yang mati pada hari Jumaat atau malam Jumaat, melainkan Allah akan memeliharanya daripada fitnah kubur. Subhanallah. Itu di antara tanda-tanda husnul khatimah. Jadi bila kita dengar macam ni, kita perlu berdoa, tuan-tuan puan-puan. Ya Allah, matikanlah aku pada hari Jumaat, ya Allah. Berikanlah aku kematian yang baik pada hari Jumaat, ya Allah. Terutamanya bila kita sampai pada hari Jumaat. Maka kita berdoa, ya Allah, matikanlah aku pada hari Jumaat, ya Allah. Sebab masa tu kita berada di hari Jumaat dan kita rasa kita cintakan hari Jumaat, kita sayang hari Jumaat dan kita rasa ingin mati pada hari Jumaat. Okey, kematian yang keempat, ciri-ciri kematian yang husnul khatimah, iaitu mati berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan jangan sekali-kali engkau menyangka orang yang terbunuh yang gugur syahid pada jalan Allah itu mati. Mereka tidak mati. Bahkan mereka adalah hidup secara istimewa di sisi Tuhan mereka dengan mendapat rezeki. Dan mereka bersukacita dengan kurniaan Allah yang telah dilimpahkan kepada mereka. Dan mereka bergembira dengan berita baik mengenai saudara-saudaranya yang masih tinggal di belakang, yang belum mati dan belum sampai kepada mereka, bahawa tidak ada kebimbangan daripada berlakunya kejadian tidak baik terhadap mereka. Dan mereka pula tidak akan berduka cita. Mereka bergembira dengan balasan nikmat daripada Allah dan limpah kurnianya. Dan ingatlah bahawa Allah tidak menghilangkan pahala orang yang beriman. Subhanallah. Dalam firman Allah ini, Allah menggambarkan, jangan sekali-kali engkau menyangkakan orang yang terbunuh yang gugur syahid pada jalan Allah itu mati. Mereka sebenarnya hidup di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis Nabi berkenaan dengan ciri-ciri yang keempat husnul khatimah ini ialah Bismillahirrahmanirrahim. Man qutila fi sabilillahi fahuwa syahid wa man mata fi sabilillahi fahuwa syahid. Sedekah Rasulullah SAW, yang bermaksud, sesiapa yang terbunuh pada jalan Allah maka dia mati syahid, dan sesiapa yang mati syahid pada jalan Allah maka dia mati syahid. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey, tanda yang kelima husnul khatimah. Boleh tuliskan nota ya. Mati kerana penyakit ta'un. Mati kerana penyakit ta'un. Dengan bersabar dan berihtisab, Nabi SAW, at-ta'una syahadatun likulli muslimin. Mati kerana penyakit ta'un merupakan syahid bagi setiap orang Muslim. Subhanallah, Allahu Akbar. Bila sebut ta'un, dia antara wabak ta'un. Jadi ini juga dikiaskan kepada siapa yang mati kerana wabak COVID-19 antaranya. Apa-apa wabak, apa-apa virus, tetapi dalam keadaan mereka itu beriman kepada Allah. Mereka adalah orang yang soleh. Bukannya semestinya asal mati kena wabak je terus syahid, tak. Ada syarat-syaratnya. Dia tidak meninggal dalam keadaan fasik, iaitu melakukan dosa besar. Dia orang yang menjaga solat, dia menjaga aurat, dia menjaga amal solat ibadahnya dan sebagainya. Dan sekiranya orang yang begini diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan penyakit ta'un ataupun apa-apa wabak penyakit, maka ia akan menjadi kematian yang husnul khatimah, iaitu kematian yang mendapat kematian syahid. Subhanallah. Sebagaimana hadis Nabi riwayat Bukhari Muslim ya, mati kerana penyakit ta'un merupakan syahid bagi setiap Muslim. Daripada Aisyah radhiyallahu anhu
radhiyallahu anha bahawa dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai penyakit menyertai wabak. Maksudnya bukan taun saja, wabak penyakit berjangkit ni. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia adalah azab yang diturunkan Allah kepada sesiapa yang dikehendaki. Lalu Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang mukmin. Tidak ada seorang hamba yang berada pada sebuah negeri yang terjadi padanya taun ataupun wabak penyakit, lalu dia tidak keluar dari negeri itu dengan sabar dan berihtisab mencari redha Allah. Maksudnya dalam keadaan dia berusaha mencari redha Allah, buat amal soleh, dia mengetahui bahawa dia tidak ada yang menimpanya selain apa yang telah ditentukan Allah baginya, melainkan baginya pahala seperti pahala orang mati syahid. Hadis riwayat Bukhari dan selainnya. Subhanallah. Muslimin muslimat sekalian, daripada hadis ini kita tahu dah ramai dah para alim ulama mensyarahkan hadis ini. Tapi sekali lagi saya nak supaya kita ini tidak mudah sangat menyalahkan, tidak mudah sangat untuk memaki hamun, marah dan sebagainya. Kerana daripada hadis yang Nabi sebut ini, Nabi sebut begini. Perhatikan ya, sebab sekarang kita masih lagi dalam suasana wabak. Nabi SAW bersabda, bila Sayyidatina Aisyah bertanya tentang wabak taun, ia adalah azab yang diturunkan Allah kepada sesiapa yang dikehendakinya. Lalu Allah menjadikannya sebagai rahmat. Okey Syirah. Tapi komen masih Ustazah tengok macam freeze. Kat Abi Surah. Abi Surah freeze. Pasal Abi Ustazah. Ha? Oh, jadi Abi Ustazah laju. Oh patutlah. Subhanallah. Okey. Nabi SAW bila ditanya tentang wabak, Nabi menjawab, ia adalah azab yang diturunkan Allah kepada sesiapa yang dikehendaki. Lalu Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi kaum mukminin. Nabi sambung lagi, tidak ada seorang hamba yang berada pada sebuah negeri yang terjadi padanya wabak, dia tidak keluar daripada negeri itu dengan sabar dan berihtisab mencari redha Allah. Dan dia meyakini bahawa tidak ada yang menimpanya selain apa yang telah ditentukan Allah baginya. Orang yang begini, Nabi sebut, melainkan baginya pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Masya Allah. Jadi sekarang apa yang berlaku, jika kita tidak terkena wabak COVID-19 yang sedang berleluasa sekarang, dan apabila ada seseorang yang terkena, siapa pula yang terkena wabak COVID-19, kita harus meletakkan yang pertama keyakinan bahawasanya apa yang menimpa selain apa yang telah ditentukan Allah, tidak ada yang menimpa selain apa yang telah ditentukan oleh Allah. Jadi sikap ataupun prinsip sifat orang mukmin, orang yang beriman ialah apabila berlaku sesuatu keadaan seperti itu, dia meletakkan keyakinan bahawasanya itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kerana kegairahan kita mencari salah dan menyalahkan, itulah siapa suruh ni. Memang betul lah kalau kita nak cari salah, kita akan jumpa salah tu. Siapa suruh tak kuarantin, engkau buat pilihan raya, kau buat ni, kau gini, kau lah yang menyebabkan ni, kalau kau tak ni. Tengoklah ni, ada pula kematian. Apabila Allah menetapkan sesuatu kematian itu berlaku, kalau bukan sebab wabak, dia pasti juga akan mati sebab-sebab yang lain. Sebab orang beriman kita tahu, kita berkeyakinan bahawasanya mati itu seperti disebut di dalam Al-Quran, Allah berfirman mati itu tidak lambat sesaat dan tidak lewat sesaat. Maka jika dia tidak mati sebab wabak, mungkin mati kerana aksiden, mungkin mati kerana sakit lain, ataupun mati yang tidak ada sebab apa-apa, mati tanpa sebab. Allahu Akbar. Jadi sebab itu bagi orang mukmin, dia perlu ada sifat keyakinan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya apabila berlaku satu wabak, dia menahan dirinya daripada pergi ke tempat wabak, ataupun dia berada di negeri wabak, dia jangan keluar supaya tidak memberi sebar pada orang lain. Kemudian seterusnya, dia mengetahui bahawa tidak ada yang menimpanya selain apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jika Allah tentukan juga setelah dia berjaga dan tetap juga kena wabak, ataupun ada hamba Allah yang lain kena wabak, dia tidak tergerak, maksudnya tidak tergugat keyakinan bahawasanya apa yang berlaku adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lari daripada akidah bahawa semua yang berlaku adalah kehendak Allah, ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala,
kita akan menjadi orang yang suka menyalahkan, menghina, mengkeji, memaki hamun dan sebagainya, sehingga kita lupa yang merencana semuanya hakikatnya daripada Allah untuk menguji kita. Sejauh mana kita kekal menjadi hamba-Nya yang baik, sejauh mana kita boleh menjaga lidah kita, sejauh mana kita gunakan lidah untuk banyakkan berdoa. Ada orang bila dia tengok kes naik, lidah dia kutuk, keji, hina, maki hamun. Ada orang bila tengok kes naik, mulut dia tanpa henti astagfirullah, astagfirullah, ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Semua ni asbab dosa-dosa kelalaian kami ya Allah. Ya Allah, berilah kesembuhan kepada orang yang sakit. Ya Allah, angkatlah wabak. Ini sifat orang mukmin. Sebab itu Nabi sebut apabila berlaku wabak, ia adalah satu azab. Azab, walaupun orang Islam bagi dia azab, susah hati, resah, gelisah, ketakutan, trauma, asyik duduk marah-marah, FB dia tak habis-habis lah. Tak tahu dia dapat apa daripada asyik menyalahkan, kutuk, mengutuk, hina, menghina dan sebagainya. Bahkan kita rasa sedih sangat hari itu. Seorang ulama, seorang alim, seorang soleh, contohnya menteri agama kita, pun sampai peringkat diejek, dihina, direndahkan kerana apa? Kerana menteri kita diuji dengan wabak COVID-19. Sebenarnya Allah memang menguji juga menteri kita, kan, Dr. Zul kesayangan kita. Tetapi Allah juga sedang menguji seluruh umat Islam yang berada di Malaysia khususnya. Adakah ia menang ujian Allah dengan banyakkan doa, dengan berkata-kata yang baik, dengan teruskan mengharap daripada Allah, ataupun dia kalah dengan ujian tersebut dengan dia menghamburkan kemarahan, dengan dia menghamburkan maki hamun dan tidak berhenti mengeluh dan menyalahkan. Na'udzubillah min zalik. Sebab itu ujian ini, wabak COVID-19, sama ada kena langsung pada kita atau tidak, tapi hakikatnya ia adalah ditujukan kepada kita dalam bentuk yang berbeza. Subhanallah. Maka perbanyakkanlah istighfar. Sebab belum tentu orang yang tak kena wabak COVID-19 ini adalah orang yang Allah sayang. Dan belum tentu orang yang diuji COVID-19 itu menunjukkan kemarahan Allah, kemurkaan Allah padanya, tidak. Sebab kita tahu para Nabi ramai diuji dengan sakit. Kita tahu Nabi Ayub antara Nabi yang paling berat sakit. Tetapi bukanlah Allah uji sakitnya itu kerana kebencian. Saya nak ceritalah satu kisah, muslimin muslimat sekalian. Saya juga diuji dengan sakit. Adalah sakit tertentu yang saya tidak bolehlah nak, saya belum sesuai, belum masalah nak wawarkan. Tapi janganlah bimbang, mudah-mudahan sehat walafiat. Saya nampak sehat, kuat kan, Alhamdulillah, subhanallah. Satu hari, minggu lepas macam itulah, saya jumpa seorang wanita. Kemudian dia bercerita tentang sakit anaknya. Okey, dia bercerita tentang anaknya yang sakit. Kemudian saya ni cubalah menguatkan semangatnya. Saya kuatkan semangatnya. Ini kisah benar berkait dengan saya lah. Saya pun kuatkan semangat saya. Kita bagi sokongan. Bila orang cerita pasal sakit, kita bagi sokongan kan. Kita kata, ya Allah, mudah-mudahan puan kuat. Sebab saya tahu dia seorang wanita yang banyak ujian. Allah nak naikkan darjat puan. Mudah-mudahan anak puan sihat walafiat juga. InsyaAllah Allah bagi penawar. Saya doakan sekian-sekian, kita sebut kan, Masya Allah. Kemudian dia pun menangis lagi. Dia macam susah hati, anak sakit sekian-sekian, dengan keadaan hidup yang susah. Lepas tu saya pun kadang-kadang, kita ni kan bila dengan orang yang sakit, kita nak tenangkan dia. Saya pun tersebutlah, saya kata, puan jangan risau puan, kita kena semangat, kita kena kuat. Saya pun sakit juga, saya cakap macam tu. Saya pun ada sakit juga, tapi kita kena positif, kita kena semangat, kita kena yakin yang beri menyembuhkan Allah. Lepas tu saya cerita sikit je lah tentang sakit saya pada dia. Masa tu wanita tersebut jawab pada saya. Dia pegang tangan saya, dia kata, Ustazah akan nak cakap sikit. Dia cakap macam tu, Ustazah akan nak cakap sikit, tapi Ustazah jangan kecil hati. Kenapa ya? Ustazah, kemungkinan besar kita ni kalau sakit, sebab dia cerita pasal anak dia sakit kan. Dia kata, lepas tu saya cerita saya sakit. Saya bukan nak cerita apa, sebenarnya nak bagi support. Bukan nak cerita suka-suka saja-saja, nak simpati, tak ada. Tujuan saya nak bagi tahu, kena semangat, kena positif. Kemudian wanita tu sebut, Ustazah, kita ni sakit sebab kita ni banyak salah, kita ni banyak dosa. Sebab dosa-dosa kita mungkin ada penyakit hati katanya. Mungkin ada penyakit hati kita dalam tu dendam, benci, penyakit-penyakit yang membusukkan hati kita. Sebab tu kita sakit. Saya kan bila bab ni saya kata, Puan, saya pegang tangan dia, saya gosok, saya kata, puan macam ni. Kalau puan berhadapan dengan orang sakit, kalau boleh puan jangan sebut ayat macam ni. Puan jangan sebut. Walaupun hakikatnya benar. Sebab itu hadis Nabi SAW. Nabi memang sebut,
tidak ada kesakitan, kesedihan, bahkan duri yang mengenai seorang hambanya, melainkan Allah membersihkan daripadanya ada dosa-dosa. Tetapi saya kata, kita sebagai sesama manusia, dalam keadaan berhadapan dengan orang sakit, yang terbaik adalah kita ucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang menguatkannya, kata-kata semangat. Kita semua tahu kita berdosa. Dan bukan orang yang tak sakit tu tidak berdosa. Bukannya orang sihat itu dia tidak ada dosa kesalahan. Kalau kita tengok Firaun tak pernah sakit seumur hidup dia, tidak pernah sakit. Firaun dicatatkan manusia yang sehat walafiat, tak pernah sakit, tapi dia mengaku dia Tuhan. Dan kita tengok orang bukan Islam ramai yang sehat sampai ketua umur 60, 70 boleh lagi nak jogging dan sebagainya. Jadi kita sebagai manusia tidak boleh terus menghukum manusia yang sakit sebagai manusia yang banyak berdosa, ataupun manusia yang sedang ada penyakit hati. Saya sebut begini, saya mohon maaf sebab saya rasa saya perlu betulkan sikit, sebab saya bukan jumpa orang begini pertama. Saya bukan menafikan ya apa yang dia sebut, saya akui itu. Tetapi saya kata alangkah baiknya kalau puan sebutkan begini bila jumpa orang sakit. Puan, saya doakan sehat, Allah nak naikkan darjat. Mudah-mudahan daripada sakit ini kita menjadi lebih baik, kita makin dekat dengan Allah. Mungkin Allah nak bagi nikmat-nikmat yang lain, Allah tarik satu nikmat, Allah beri nikmat yang lain. Kan orang yang sakit dia akan rasa semangat. Pernah satu hari ada hamba Allah datang ke galeri saya. Kemudian dia cerita juga pasal dia sakit sekian-sekian. Kemudian saya ni ada tunjuk seorang hamba Allah. Saya ada tunjuk kepada hamba Allah ni, saya nak bagi semangat pada dia. Lepas tu ada lalu seorang hamba Allah, masa tu ada seorang hamba Allah, Ukhti Farah Leong lalu. Lepas tu saya kata, Kak jangan bimbang, cuba Kak tengok Ukhti Farah Leong tu. Kenapa Ustazah? Masa tu datang galeri, maksudnya saya ada, dia nangis-nangis, dia cerita pasal dia sakit. Lepas tu saya kata, cuba Kak tengok Ukhti Farah Leong. Kenapa Ustazah? Akak nampak dia sakit ke sihat? Nampak macam dia sihat je, berjalan je. Tahu tak, dia tu kanser stage 4. Dia tu kanser stage 4 tu. Lepas tu, tahu tak apa yang dia jawab? Hamba Allah dia jawab pada saya apa? Dia kata, Ustazah, dia kanser apa ya? Dia tanya saya. Saya pun kata, sekarang dia kanser paru-paru. Dia kata, okey. Biasanya kalau kanser paru-paru saya lupa. Tapi biasanya kalau kanser ni, ia melibatkan penyakit hati, dendam. Jadi Ustazah nasihatkan dia supaya dia tak berdendam dengan orang. InsyaAllah nanti dia sihat. Faham? Faham tak maksud saya ni? Saya kata, Puan, kenapa Puan cakap macam tu? Siapa kita nak menghukum? Siapa kita nak menilai? Sekian-sekian. Dia kata, Ustazah, saya dengar ceramah daripada seorang ustaz, daripada seorang guru daripada Indonesia. Saya minta maaf, saya tak tahu dan saya tak siasat sampai hari ini penceramah tu siapa. Dia kata, Ustazah, kalau kita sakit kepala tak berhenti-berhenti sebab kita ni ada penyakit ujub kononnya. Kalau kita ni sakit bahagian badan kita, bahagian belakang apa ni, maksudnya kita ni ada penyakit busuk hati, dengki. Macam itulah. Dia kata bila kita buang penyakit-penyakit tu, maka kita akan sihat semula. Bahkan kalau kanser pun, kalau kita buang penyakit-penyakit tu, kita akan sembuh. Jadi orang penyakit, dia ada kisah-kisah tertentu. Kanser ni penyakit hati ni, sekian-sekian. Saya kata, akak, mungkin ada betulnya, tetapi saya tidak mahu pun menjudge, menilai orang. Bila saya tahu orang tu, sakit ni, dia ni pendendam. Dia ni sakit buah pinggang. Buah pinggang ni, dia ni hati busuk. Dia je nak lebih. Dia ni takabur. Na'udzubillah min zalik. Saya kata, Puan faham tak? Bila Puan buat penilaian begini, tapi dia pertahankan, dia pegang tangan saya. Dia pegang tangan saya, dia kata, Ustazah, betul Ustazah, kalau Ustazah tak percaya. Orang-orang yang penyakit, sakit-sakit macam ni, dia ada penyakit hati. Sebab hati dia berpenyakit, hati dia kotor, akhirnya dia akan bagi kesan kepada tubuh badan jadi sakit. Saya kata, jadi maksud Puan, orang yang tak sakit sihat tu, hati dia bersih lah. Hati dia tak ada kotor, hati dia tak ada dengki. Ada tak orang yang mulut, maksudnya hati kotor, mulut suka maki hamu, suka hina orang, tapi tak sakit? Ada tak? Dia kata, ada juga yang tak sakit sihat. Jadi, macam mana tu? Na'udzubillahi min zalik. Saya kata, Puan tolong. Kalau Puan nak pegang kata-kata macam tu, pendapat macam tu, untuk diri Puan saja. Tapi kalau boleh, Puan jangan cakap kepada orang yang sedang sakit begitu. Puan jangan cakap bila orang ni, awak kanser, awak kena ni, awak ada penyakit hati awak ni kotor, awak kena bersihkan hati, nanti awak sihat. Puan jangan sebut begitu di hadapan orang sakit. Saya sendiri dengar pun saya rasa sakit, Puan.
Apatah lagi kalau orang yang betul-betul sakit. Akhlak Nabi SAW, bila jumpa dengan orang sakit, Nabi mendoakan kesembuhan. Nabi berikan motivasi tentang syurga. Nabi berikan motivasi tentang syurga. Saya nak cerita satu kisah benar. Satu ketika seorang sahabat Nabi menceritakan, maukah kamu aku ceritakan, aku tunjukkan seorang wanita yang dijamin syurga oleh Rasulullah SAW. Lepas tu bila sahabat ni tunjuk seorang wanita yang berkulit hitam, seorang wanita yang seorang hamba tak silap saya, tapi dia dimerdekakan dan berkulit hitam. Lalu sahabat Nabi bercerita tentang perihal wanita ni, kenapa sampai Nabi menjamin syurga baginya. Subhanallah. Kemudian diceritakan pada suatu hari wanita ini bertemu dengan Rasulullah SAW. Lalu meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berdoakanlah supaya aku sembuh daripada sakit. Ya Rasulullah, aku sakit, ya Rasulullah, berikanlah aku kesembuhan daripada sakit, ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab kepadanya. Rasulullah berkata kepadanya, wahai wanita, aku boleh berdoa kepada Allah untuk kesembuhanmu, tetapi sekiranya tidak, maka bagimu syurga. Nabi bagi pilihan kepadanya. Namun jika kamu terus bersabar dengan sakitmu, bagi kamu dijamin syurga untukmu. Subhanallah. Lalu wanita ni pun antara dua, sebab Nabi bagi dua pilihan. Sama ada Nabi doakan kesembuhan, maka insya-Allah wanita ini akan sembuh daripada sakit. Kemudian ataupun wanita ini terus saja, maksudnya menghadapi sakitnya, lalu dia sabar, dia redha, Nabi kata bagi kamu syurga. Kemudian wanita ni pun diam. Wanita ni pun berkata, ya Rasulullah, tidak perlulah berdoa untuk kesembuhanku. Aku akan terus menghadapi sakitku ini dengan sabar. Namun minta dengan Allah supaya ketika aku sakit, auratku terjaga. Ketika aku sakit, auratku tetap terjaga. Subhanallah, Allahu Akbar, muslimin muslimat sekalian. Lalu Nabi SAW mendoakan wanita tersebut, walaupun sakit, auratnya terjaga. Sebenarnya muslimat ini dia bukan sebab sakit tu. Sebab dia sakit sawan, adalah sakit-sakit tertentu yang mana bila dia sakit tu dengan keadaan yang tenang, dia tidak mampu nak menjaga auratnya sendiri. Dia bimbang auratnya akan terbuka ketika dia tidak sedar. Subhanallah. Bukan dia pergi mengadu pada Rasulullah sebab dia tak mampu menanggung sakit, tetapi dia bimbang kerana sakit tu menyebabkan dia tidak mampu menjaga auratnya. Lalu Nabi SAW mendoakan untuknya supaya walaupun dia sakit, dia tetap akan terjaga auratnya. Allahu Akbar. Jadi tengok bagaimana Nabi menggembirakan orang sakit. Nabi memberi bayangan, bila kamu sabar dengan sakit, maka syurgalah bagimu. Jadi sebenarnya syurga bagi orang yang sakit, yang sabar menghadapi sakit. Sakit itu sangat berbaloi daripada sehat tetapi tidak dijamin syurga. Mana lebih berbaloi? Sakit tetapi diberikan Rasulullah jaminan syurga, tetapi dengan syarat sabar, redha, hadapi dengan berlapang dada, hadapi dengan tenang dan sebagainya. Maka itu jauh lebih baik daripada sehat tetapi tidak ada jaminan syurga, tuan-tuan puan-puan sekalian. Subhanallah, Allahu Akbar. Kita kan bila jumpa orang sakit ni, sebab saya bayangkan bagaimana saya menyantuni ayah saya. Saya nak cerita satu kisah tentang ayah, arwah ayah saya. Tuan-tuan puan-puan, subhanallah. Arwah ayah saya meninggal 2 tahun yang lepas, diuji Allah dengan kanser. Bermula daripada kanser esophagus, saluran makan. Ayah saya dipotong saluran makan. Saluran makan dipotong, perut disambung terus ke atas. Saya melihat bagaimana kesukaran ayah saya untuk makan, minum, sangat sukar. Subhanallah. Setelah melalui proses kemo yang panjang, proses yang sangat menguji kesabaran, menguji redha seorang hamba terhadapnya, subhanallah. Dan kami anak-anak dah ramai yang menyaksikan bagaimana, wallahu alam, pada pandangan kami, ayah seorang yang sangat baik, seorang yang saleh, seorang yang sangat baik di sini ramai orang, seorang yang pelawak. Arwah ayah saya ni seorang yang lucu, suka buat lawak. Saya sebenarnya seorang yang lucu juga. Saya seorang yang pandai bergurau, suka bergurau dan pandai buat lawak. Masa saya kecil, saya sekolah rendah, saya suka macam berlakon jadi Mr. Bean. Sekolah menengah orang panggil Asmat, mana Asmat lawak, macam tu lah. Orang yang suka buat lawak, suka gembirakan hati orang, suka buat kelakar. Sebenarnya dia ada, orang pandai buat kelakar ni dia ada bakat. Dan saya mengakui bakat tu saya dapat daripada arwah ayah. Ayah ni memang seorang yang suka buat lawak, ceria dan sebagainya. Dia juga seorang yang suka membaca dan menyampaikan ilmu. Saya dapat bakat ceramah antaranya daripada arwah ayah.
Dia seorang yang kuat bersedekah. Rumah kami ni daripada kecil sampai saya meninggal, rumah kami ni selalu didatangi oleh para peminta sedekah, orang yang meminta-minta. Memang saya membesar dan kadang orang suka bagi salam dan orang minta duit. Walaupun rumah tu ada pagar dan sebagainya, memang orang fakir miskin akan cari. Dan lagi bulan Ramadan, raya. Sebab mereka tahu tempat mana mereka nak meminta. Kalau dekat kampung kami, orang datang pada jauh pun datang untuk minta derma. Subhanallah, Allahu Akbar. Tapi di hujung usia ayah saya diuji dengan sakit kanser yang ialah kita pun tidak tahu apa punca. Jadi potong saluran makan itu, kanser esophagus sebenarnya jarang sangat. Satu kanser yang rare, jarang kita dengar kanser saluran makan, esophagus. Saluran makan kita ni kan, esophagus ni kan dia gerit makanan sampai dekat perut. Ayah saya dipotong sebab nak buang kanser tu. Ia bukan melibatkan sebab merokok ke dan sebagainya. Ayah saya tak pernah merokok. Tapi Allah nak ujikan kanser itu berlaku. Kemudian dipotong. Bagaimana lepas itu kemo dan sebagainya. Kemudian kanser itu bertukar pula menjadi kanser paru-paru. Kemudian ditebuk pula paru-paru, dibuang air paru-paru. Kanser merebat teruk. Kemudian tak lama lepas itu kanser pula saluran darah. Saya ingat pada satu malam. Saya datang, pada satu malam, masa tu saya masih ingat, malam nisfu Sya'ban. Saya balik mengejut daripada Negeri Sembilan, balik mengejut sebab saya masa tu tak boleh menahan rasa rindu kepada arwah ayah. Dalam tempoh ayah masa tu berada di hospital, memang saya ada waktunya saya jaga 2 minggu ni. Waktu tu masa tu saya balik sekejap Seremban. Kemudian saya bagi tahu suami saya, kata, bang, kena balik juga rindu pada ayah. Lepas tu bila saya balik, saya terus pergi ke ward. Masa tu sampai pukul 3 pagi, saya terus pergi ke ward. Saya jumpa ayah. Lepas tu ayah saya tengok saya. Ayah saya terkejut. Ayah saya kata, Asma ke ni? Saya kata, ya Asma ayah, Asma. Bila Asma balik? Asma baru sampai ayah daripada Seremban ke Terengganu. Subhanallah, ayah dengan susah payah ayah tengok muka. Lepas tu saya pun sebut pada ayah. Saya kata macam ni. Saya kata, ayah, malam ni Sya'ban. Malam ini makbul doa. Ayah, kita sama-sama doa. Dan Asma akan berdoa supaya Allah makbulkan doa kita supaya ayah sembuh. Asma akan berdoa. Ayah doa juga ayah. Malam ni Sya'ban, insyaAllah doa makbul. Sebab ayah saya meninggal bulan Ramadan ya. Jumaat. Pada bulan Ramadan, Jumaat malam, Khamis malam, Jumaat malam. Ayah saya meninggal Jumaat malam 10 Ramadan. Bulan Ramadan ayah meninggal Jumaat malam, hari Jumaat malam, bulan Ramadan 10 Ramadan. Subhanallah. Kematian yang sangat indah. Sebelum kematian ayah bercakap dengan mak, dan percakapan itu gurauan. Sampai mak senyum. Maksudnya hujung kematian ayah sempat buat satu gurauan dengan mak. Masa tu dalam bilik tu, mak dengan ayah je berdua dalam wad tu. Kemudian ayah dia menuturkan kata-kata yang membuatkan mak saya tersenyum. Saya lupa lawak ayah apa. Kemudian ayah menghembuskan nafas akhir dengan kalimah syahadah. Allahu Akbar. Cuma saya nak cerita, masa malam nisfu Sya'ban tu, apa jawapan ayah saya. Masa tu saya kata pada ayah, kita doa supaya Allah makbulkan doa supaya ayah sembuh. Tapi masa tu ayah saya sebut macam ni. Dia suruh saya bacakan firman Allah. Dia kata, Asma, baca firman Allah, surah ni, ayat ni. Firman Allah tu, Asma hafal, ayah pun hafal. Kemudian saya baca ayat tu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asa an taqra'u syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Kemudian saya baca ayat tu, ayah saya dengar dia angguk-angguk. Kemudian ayah kata, Asma baca terjemahan. Ayah saya banyak hafal ayat Quran. Ayah saya ajar saya ceramah. Ayah saya tolong cari saya nota-nota ceramah. Ayah tolong sediakan. Ayah yang menyokong saya berhenti kerja. Ayah suruh saya ceramah. Lepas saya berhenti kerja, ayah yang tolong carikan nota, berikan saya kitab, berikan kitab semua, arwah ayah. Subhanallah. Kemudian selepas tu,
Saya baca terjemahan. Maksud ayat tu adalah boleh jadi apa yang kamu tidak suka itu baik bagi kamu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi apa yang kamu tidak suka itu amat baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi apa yang kamu suka, apa yang kamu nak itu buruk bagi kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui, kamu tidak tahu apa-apa. Jadi ayah saya sebut dalam keadaan kesukaran dia bernafas, dalam keadaan kesukaran dia menahan sakit, dia sebut, Asma, ayah pun nak ayah sehat. Ayah saya masa tu masih umur 58, 59. Ayah pun nak ayah sehat. Mak pun nak ayah sehat. Asma pun nak ayah sehat. Tetapi Allah paling tahu. Kita minta pihak masjid doa, buat solat hajat. Masa tu banyak masjid di Seluruh Terengganu buat solat hajat untuk ayah. Tetapi Asma kita kena yakin. Dan Asma jangan cakap Allah tak makbulkan doa kita. Sebab masa tu saya sebut ayat, ayah, mari kita doa supaya Allah makbulkan doa. Masa tu ayah ingatkan saya, Asma jangan cakap Allah tak makbulkan doa kita. Allah makbulkan doa kita. Apa doa kita dengan Allah? Kita nak je masuk syurga. Kita nak masuk syurga. Kita nak dapat husnul khatimah. Jadi mungkin ini cara Allah makbulkan doa ayah. Cara Allah makbulkan doa ayah supaya Allah diberikan Allah husnul khatimah, supaya kita dapat syurga Allah. Maka beginilah caranya Allah makbulkan doa, dengan Allah beri sakit. Memang betul ayah sendiri minta doa supaya sihat, supaya sembuh. Tapi Asma nampak tak Allah menambah-nambah lagi sakit ayah. Daripada kanser saluran makan, kita minta supaya sembuh, tapi Allah beri jawapan ditambah sakit. Tambah pula dengan kanser paru-paru. Dan kita minta lagi dengan Allah supaya sembuh, Allah tambah lagi sakit. Kanser darah pula. Jadi sebenarnya Allah makbulkan doa kita semua, tapi dengan kehendak dan pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan Asma kata Allah tak makbulkan doa kita. Tidak. Allah makbulkan doa kita dengan apa yang kita perlu, bukan apa yang kita mahu. Allah paling tahu keperluan kita, Asma. Saya masa tu dengar satu persatu arwah ayah saya sebut. Allah tahu yang kita perlu adalah husnul khatimah. Allah tahu apa yang kita perlu adalah syurganya. Jadi bagaimana cara Allah berikan kita syurganya? Kita kena redha. Subhanallah, Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi masa itulah saya kata, Ya Allah, Allahu Akbar. Bagaimana melalui sakit ayah dan bagaimana Allah beri saya faham tentang beriman dengan firman Allah, wa asa an takrahu syai'an. Apa yang kamu tidak suka itu ia amat baik bagi kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an. Dan ayah kata kita suka kalau Allah bagi sembuh pada ayah kan Asma. Saya pun anggap ya. Asma suka kan kalau Allah ayah sihat ya. Tetapi tengok apa yang Allah sebut dalam firman-Nya. Wa asa an tuhibbu syai'an. Boleh jadi apa yang kamu suka. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ia amat buruk bagi kamu. Ia amat buruk bagi kamu. Jadi mungkin kalau ayah sihat, ia buruk untuk ayah, ia buruk untuk kita semua. Maka ayah redha bila Allah berikan kesakitan dan Allah tambah lagi kesakitan ini. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi muslimin muslimat sekalian, sebenarnya ia bersambung dengan tanda-tanda kematian yang baik tadi itu. Sebab kita hari ini tajuk berkenaan dengan kematian. Maka sekarang kita sedang diuji oleh Allah dengan wabak. Jangan sekali-kali kita mengatakan bila orang yang terkena ujian wabak COVID-19 positif, mereka adalah orang yang sedang dimurkai oleh Allah. Tidak. Mungkin mereka itu yang disebut dalam hadis Nabi, iaitu mereka yang mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana daripada sakit itu dia redha, dia sabar dan sebagainya. Maka mudah-mudahan kita umat Islam, orang beriman, saat kita diuji sekarang dengan wabak COVID-19 ini, yang mana Nabi sebut barang siapa yang sabar dan redha dengan wabak, sama ada dia terkena direct ataupun dia tengok orang lain kena dan dia sabar, dia jaga lidahnya, dia tidak maki hamun, dia tidak menyalahkan, dia tidak mengejek, tidak menghina, maka baginya pahala seperti orang yang mati syahid. Subhanallah. Okey, itu yang kelima, tanda husnul khatimah yang kelima. Sekarang kita masuk tanda husnul khatimah yang keenam. Nabi sebut dalam satu riwayat Muslim, Bismillahirrahmanirrahim, wa man mata fil batni fahuwa syahid. Sesiapa yang mati dengan sebab penyakit dalam perut, maka dia syahid.
Sesiapa yang mati sebab penyakit dalam perut maka syahid. Ini hadis Nabi. Tanda yang keenam mati dalam keadaan husnul khatimah, iaitu mati kerana penyakit dalam perut. Saya nak cerita kisah benar, kisah husnul khatimah. Ini kisah suami kawan saya. Ia bukanlah kawan rapat, cukup saya kata kenalan. Saya kenal hamba Allah ni, muslimat ni, umur lebih kurang dengan saya, masih muda. Suaminya juga maksudnya umur tak tua sangatlah, 40 lebih. Kisah ni mungkin 2 tahun lepas ke 3 tahun lepas. Suami dia meninggal dunia mengejut. Satu hari saya jumpa dia dalam satu majlis ilmu. Kemudian lalu saya pun pergi dekat dia dengan ucap takziah. Ada anak-anak kecil, wanita muda, umur sebaya ataupun muda daripada saya, tak ingat. Masih ada anak-anak kecil. Kemudian bila saya jumpa dia, saya ucap takziah. Saya kata, takziah dek, moga kamu tenang, kamu kuat. Kemudian dia pun senyum. Dia kata, Ustazah, saya memang sedih dengan kematian suami saya, tetapi dari satu sudut saya bersyukur Ustazah. Saya kata, kenapa dek kamu bersyukur? Saya bersyukur dan gembira dengan cara pemergian arwah suami. Lepas tu saya minta cerita, apa yang berlaku, ceritakan. Kemudian dia cerita, dia kata, Ustazah, suami saya lebih kurang 7 hari sebelum, dia sebut begini pada saya, abang ni tinggal 7 hari saja lagi, dah tak ada masa dah, 7 hari saja lagi. Jadi dalam tempoh 7 hari ni abang nak selesaikan beberapa perkara sebelum abang pergi. Lepas tu dia kata, Ustazah, suami saya cakap masa tu, saya rasa macam endah tak endah je, tapi suami saya sebut begitu. Dan dia akhirkan kehidupan akhirnya dengan banyak amal ibadah dan dia selesaikan banyak perkara. Dia settle dengan urusan dengan manusia, dia buat itu, buat ini, macam dia sedang mengejar waktu. Dia macam tahu dia memang bakal pergi, dia nak meninggal dunia. Tapi masa dia cakap tu, Ustazah, suami saya sehat, suami saya tak sakit apa-apa Ustazah, suami saya tak ada penyakit orang muda. Jadi saya tak ambil pot, saya tak fikir apa. Kemudian bila tinggal lagi 5 hari, dia sebut lagi 5 hari lagi, masa dah tak lama dah. Macam tu. Jadi Ustazah, sehari sebelum suami saya meninggal dunia, dia sakit perut. Sehari sebelum dia sakit perut. Dia sakit perut dan dia kata, sekian-sekian, saya pun bawa pergi hospital, bawa pergi klinik. Lepas tu klinik kata bawa pergi hospital. Pergi dekat ward hospital, lepas tu tunggu untuk didiagnose. Sebab tak ada apa-apa, scan apa semua tak ada, tapi suami saya sakit dalam perut. Kemudian Ustazah, esoknya suami dia meninggal. Tak silap saya, minta maaf kalau saya silap, suami dia meninggal pada hari Jumaat, pada subuh hari Jumaat yang mulia, dalam keadaan memang yang saya ingat mengucap kalimah syahadah. Suami dia ucap kalimah syahadah. Kemudian dia kata, Ustazah, apa yang suami saya sebut 7 hari, pada hari itu memang tepat 7 hari suami saya meninggal dunia. Dan suami meninggal pada hari yang barakah, pada hari Jumaat, dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Subhanallah. Saya bila dengar tu kan, saya kata, ya Allah, Allahu Akbar, hebatnya kematian yang Allah berikan kepada suami puan, pada suami kamu. Suami kamu diberikan tanda oleh Allah, diberikan rasa, diberikan tanda-tanda untuk kematian dan dibuat persiapan. Dan waktu dia mati tepat sebagaimana disebut 7 hari sebelum, semua tepat. Dikata, itulah Ustazah. Kemudian apa yang kita nak tahu, apa amalan arwah? Saya kata, apa amalan suami kamu? Cuba ceritakan, sebab kematian dia sangat indah. Dia buat persiapan, settle dengan manusia, dia buat persiapan begitu begini, Masya Allah, Allahu Akbar. Saya masa tu, sebab kalau orang sakit tak pelik buat persiapan. Sebab kalau orang sakit dah nampak tenat dan sebagainya, tak pelik, betul kan? Tetapi kalau orang yang sehat, pelik. Orang yang tak ada sakit apa-apa, pelik. Betul-betul diberikan Allah tanda-tanda. Dia tahu dia nak pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Dia cerita, Ustazah, suami saya ni orang biasa je Ustazah, kerja kampung, ambil upah itu, ambil upah ini. Saya nak cerita, kalau Allah nak bagi kurniaan husnul khatimah, tak perlu jadi masyhur, tak perlu jadi alim, tak perlu jadi banyak orang yang terkenal, tak perlu jadi orang somebody, tak perlu jadi sesiapa. Orang yang tidak dikenali, orang biasa-biasa saja. Subhanallah. Dia kata, suami saya biasa je Ustazah, orang kampung, kerja-kerja kampung. Tetapi Ustazah, daripada sejak saya kahwin sampai sekarang, saya menjadi saksi bahawasanya suami saya ni seorang yang sangat menjaga solat malam, tahajud. Seorang yang sangat jaga tahajud. Bagi saya rasa suami saya tidak pernah meninggalkan solat tahajud. Dan suami saya bukannya bangun pada hujung malam, tapi dia bangun di pertengahan malam Ustazah. Dia bangun pukul 3 pagi, dia bangun pukul 4 pagi, dia bangun pukul 3 pagi. Dia solat tahajud, dia akan baca Quran, dia akan zikir Ustazah.
Dia selalu kejutkan saya, tapi saya berat, saya kadang-kadang letih, saya jaga anak apa semua. Dan setiap malam dia pasti kejutkan saya, dan saya kadang-kadang je saya bangun, banyaknya saya tidur balik. Tapi itulah suami saya, Ustazah. Walaupun orang biasa, tapi Allah beri kelebihan kepadanya. Bangun di tengah malam, bukan hujung malam tapi di pertengahan malam, untuk tahajud, zikir, baca Quran dan sebagainya. Saya kata, ya Allah, tak pelik kenapa suami kamu diberikan kelebihan husnul khatimah sehingga kadang begitu kita rasa cemburu kan. Cemburunya saya nak tanya tuan-tuan puan-puan sekalian, kematian begini mustahil tak kita nak dapat? Tak mustahil. Kita sendiri insya Allah boleh kematian yang begini. Insya Allah kita layak untuk dapat kematian yang indah sebegini. Sebab macam Uncle Kuan sebut malam tadi, Uncle Kentang sebut, kita ni mati tu anytime. Kalau Tuhan dikata bagi kita tambahan hari ini, syukurlah. Sebab hari ini dah ada orang mati, malam tadi tak jumpa dah hari ini. Maka dia sebut kita kena buat terbaik hari ini. Masya Allah. Kita dengar kematian yang indah, cerita tadi tu kan begitu begini. Yang menghalang kita adalah diri kita sendiri untuk dapat kematian yang indah. Bukannya kita kata untunglah dia, cemburunya. Takkan terhenti macam tu je kita. Jadi bila kita cemburu, kita rasa nak, lalu kita pun minta doa dengan Allah. Minta doa. Ya Allah, jadikanlah aku, ya Allah, seorang yang bangun malam. Berikanlah aku kekuatan untuk bangun malam, ya Allah. Berikanlah aku kekuatan untuk aku bertahajud, ya Allah. Jadikanlah aku ahli tahajud, ahli qiyamul lail, ya Allah. Terus doa minta dengan Allah. Minta sungguh-sungguh lepas solat. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan orang yang bila pukul 3 je terkejut. Bila pukul 4 je terkejut. Bila malam je seolahnya kita dikejutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kita bangun, kita kuat. Sebab itu saya nak share. Amalan daripada buku ini ada tentang bab apabila kita bangun, perkataan pertama kita kena sebut perkataan nama Allah. Allahu Akbar. Barulah belenggu syaitan itu akan dibuka. Jadi saya nak baca satu hadis Nabi dalam buku ni. Ya Allah, kepadamu aku kembali. Sebab sebenarnya masa kita dah habis kan. Masa dah habis dah. Waktu kuliah kita dah habis. Saya akan berhenti. Kita doa dengan Allah supaya kita jadi ahli qiyamul lail, ahli tahajud. Mudah-mudahan kita dapat husnul khatimah seumpama seperti hamba Allah tadi tu. Seorang lelaki yang istiqamah dengan tahajud, bangun di tengah malam, dan akhirnya dia diberikan kelebihan husnul khatimah yang sangat mulia, yang sangat hebat. Allahu Akbar. Baiklah, tuan-tuan puan-puan, saya harap jangan lagi tinggalkan majlis ilmu kita ini sehingga berakhir. Saya akan baca hadis ni dan saya akan berhenti sebab masa kita dah pun habis. Iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum iza huwa nama salasa uqad. Yadribu kulla uqdatin makanaha. Alayka laylun tawilun farqud. Fa in istayqaza fazakarallaha in hallat uqdatun. Fa in tawadda'a in hallat uqdatun. Fa in salla in hallat uqaduhu kulluha. Fa asbaha nashitan tayyiban nafs. Wa illa asbaha khabisan nafsi kaslani. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan puan-puan sekalian, malam tadi saya kan majlis dengan majlis ilmu dengan Uncle Kuah, Uncle Kentang tu. Sebelum tu kami makan dulu. Sebelum saya baca terjemahan hadis ni, minta maaf, saya makan dulu. Kita makan sebab Uncle Kuah kata dia lapar. Lepas tu kan bila time makan, semua orang order makanan kan, semua orang order makanan. Lepas tu dia order mi bandung. Sampailah satu mangkuk mi bandung pada dia. Dah sampai satu, ini saya cerita malam tadi ni dengan Uncle Kuang. Lepas tu dia kata, uish, ini banyak sangat, ini banyak, tak boleh ni, banyak, tak boleh ni. Lepas tu dia pun minta 3 mangkuk. Daripada satu mangkuk mi bandung, dia bahagikan kepada 3 mangkuk. Dan dibagikan kepada kawan-kawan tim dia. Dan dia makan sikit sangat. Saya kata, Uncle, itu sikit sangat, dalam 3 sudu je. Dia kata, ya, saya makan malam sikit saja sebab saya nak bangun awal. Kalau saya makan banyak, nanti susah nak bangun awal. Saya tanya, Uncle bangun pukul berapa? Pukul 4 bangunlah, pukul 5 bangun. Bila bangun awal badan cergas, boleh buat banyak perkara. Sebab saya pagi-pagi saya dah keluar, nak banyak benda nak buat, bangun pagi, nak tolong orang susah, nak pergi jauh apa semua, pukul 4 pagi dah bangun, pukul 5 pagi dah bangun. Jadi saya makan sikit. Padahal dia minta, dia suka mi bandung. Tapi dia makan portion sangat sikit. Dia kata kalau malam makan 3 sudu cukup.
Cuma tak nak lapar je. Sebab kalau makan kenyang susah bangun awal. Jadi saya mau bangun awal, saya makan sikit. Saya dalam hati saya, ya Allah, dia bukan Islam, dan dalam hati saya tak berhenti-henti doa, ya Allah berikanlah hidayah. Ya Allah berikanlah hidayah dan sebagainya. Na'udzubillah min zalik. Jadi Masya Allah, bayangkan ni orang bukan Islam tapi ada nekat macam tu. Kita pula kadang tak fikir pun, tak plan pun untuk bangun awal, makan kenyang-kenyang dan sebagainya sampai kita susah nak bangun. Okey, subhanallah, begini. Hadis Nabi yang kita bacakan tadi, Nabi bersabda, syaitan membuat 3 ikatan di tengkuk, di leher bahagian belakang. Salah seorang daripada kamu semua ketika tidur, pada setiap ikatan syaitan akan mengatakan, jampi syaitan kepada kita bila kita tidur. Syaitan akan buat 3 ikatan. Ikatan syaitan kuat dia, sangat kuat. Buat 3 ikatan di leher, dan setiap kali ikatan tu, syaitan akan mengatakan, macam jampi syaitan lah, malam masih panjang, tidurlah. Sebab itu kita bangun pukul, tersedar dah pukul 3 pagi, tapi kita tak mampu nak bangun. Sebab apa? Syaitan duduk bisik, malam masih panjang, tidurlah. Kemudian kita terkejut pukul 5 pun, kita tengok jam, oh pukul 5 pagi, tarik lagi. Sebab sedap kan. Lepas tu tidurlah, tidur lagi 5.30. Macam tu kita, susahnya nak bangun waktu malam. Lalu Nabi pesan apa? Jika dia bangun lalu berzikir kepada Allah, putuslah satu ikatan. Kemudian jika dia berwuduk, putus lagi satu ikatan. Kemudian jika dia mengerjakan solat, putuslah ikatan terakhir. Pada pagi hari, dia akan bersemangat dan bergembira. Nabi kata, jika tidak melakukan seperti itu, dia tidak ceria dan menjadi malas dan lemah semangat. Subhanallah, Allahu Akbar. Dalam hadis Nabi ni, Nabi sebut 3 perkara yang perlu kita buat. Bila kita bangun di tengah malam, kita bangun, kita terkejut pukul berapa, kita duduk terus, kemudian kita zikir, kita baca doa tidur, Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ataupun kita buat apa? Kita terus sebut Allahu Akbar ke, Subhanallah ke, La ilaha illallah saja ke, apa-apa perkataan yang menyebutkan kepada zikir. Sebab Nabi sebut, jika dia bangun lalu berzikir kepada Allah, putuslah satu ikatan. Kemudian jika dia berwuduk, putuslah satu ikatan. Kemudian jika dia mengerjakan solat, putuslah ikatan yang terakhir. Subhanallah. Nabi kata siapa yang buat 3 perkara ni, pada pagi hari, dia akan bersemangat dan dia ceria. Dia akan gembira, dia akan bahagia. Jika dia tidak melakukan seperti itu, dia tidak ceria. Dia muka ketat, penyedih, mudah putus asa, dan dia akan jadi pemalas, Nabi kata. Masya Allah. Sebab itu tak pelik bila Uncle Kentang malam tadi tu kan, boleh sebut, saya tak boleh malam kena makan sikit saja sebab mau bangun awal. Saya terus tanya, Uncle bangun pukul berapa? Pukul 4, pukul 5, mesti mau bangun. Baru kita semangat, kita kuat, kita segar. Dan kita banyak benda, perkara kita boleh buat. Allahu Akbar. Jadi, insya-Allah antaranya, kita memang, Nabi SAW sendiri, sunnah Nabi makan, kalau waktu malam, Nabi makan macam waktu kita buka puasa tu. Maksudnya Nabi makan, Nabi tak akan makan selepas isyak, memang tak akan makan. Sebab isyak Nabi akan tidur secepat mungkin. Dan Nabi makan sebelum waktu maghrib, biasanya sebelum waktu maghrib. Dan insya-Allah tuan-tuan puan-puan, kalau kita biasa amalkan, kita akan rasa okey. Saya dulu susah juga. Tapi setelah beberapa lama amalkan, makan malam adalah sebelum maghrib. 6.30 macam tu kan. Lepas dah keluar pada rumah, makan sebelum maghrib, lepas tu siap-siap. Dan malam tak makan langsung dah. Lepas maghrib tak makan, lepas isyak tak makan, kadang minum air susu je. Dan Alhamdulillah perut memang tak lapar. Dan ia meringankan badan untuk bangun, sama ada di tengah malam ataupun bangun awal subuh. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada pagi yang barakah ini memberikan kita ilmu sedikit sebanyak, kesedaran, keinsafan, dan kita kena letakkan aim ataupun matlamat hidup kita adalah mati husnul khatimah. Matlamat hidup adalah mati husnul khatimah, untuk kita hidup lebih bahagia. Subhanallah, untuk kita hidup lebih tenang selepas kita bangkit daripada kematian, iaitu kehidupan di alam barzah yang bahagia, tenang, husnul khatimah. Sebagaimana yang disebut dalam firman Allah, jangan kamu mengatakan mereka itu mati. Mereka sebenarnya hidup, mereka hidup di sisi Allah dengan segala nikmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada semua para sahabat. Mohon maaf salah dan silap. Saya sayang. Kenapa? Request satu. Subhanallah. Okey, ada satu request daripada penganjur.
daripada Puan Nora, Ketua Biro Muslimat kami. Semalam birthday anak akak, hari ni pula birthday anak syurga Kak Nora. Boleh tak minta Ustazah doakan di hujung kuliah? Subhanallah. Subhanallah namanya. Okey, kita doakan sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, sempena hari kelahiran Muhammad Fahim 8 tahun dan Ifah Akilah umur 13 tahun, anak-anak syurga ya Allah, dan kepada semua yang lahir pada hari ini semalam dan kepada semua yang hadir pada saat ini ya Allah, berkatilah sepanjang umur hidup kami ya Allah, dan akhirkanlah umur kami di dunia ini dengan kematian yang husnul khatimah, supaya umur kami yang sepanjang, yang selama-lamanya di akhirat kelak adalah umur yang diberkati olehmu ya Allah, dan berakhir di syurgamu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah sepanjang umur kami ya Allah barakah ya Allah, yang Engkau redai ya Allah. Berikanlah kami kekuatan, keringanan tubuh badan kami untuk melakukan ibadah ketaatan kepadamu ya Allah. Ringankan lidah kami untuk sentiasa berzikir kepadamu ya Allah. Allahumma ja'alna min ahli qiyamul lail. Ya Allah, jadikanlah kami di kalangan ahli yang menghidupkan malam. Allahumma ja'alna min ahli tahajud. Ya Allah, golongkanlah kami di kalangan ahli tahajud ya Allah. Allahumma ja'alna min ahli al-Quran. Ya Allah, golongkanlah kami di kalangan ahli Al-Quran. Allahumma ja'alna min ahli salah. Ya Allah, jadikanlah kami di kalangan ahli salah, ahli sedekah ya Allah, ahli sabr. Jadikanlah kami di kalangan ahli orang-orang yang sabar. Allahumma ja'alna minat tawabin minal mustaghfirin. Ya Allah, golongkanlah kami ya Allah di kalangan hamba-hambamu yang sentiasa beristighfar, yang sentiasa bertaubat ya Allah. Allahumma ja'alna min ahli sadaqah. Ya Allah, jadikanlah kami di kalangan mereka yang ahli sedekah ya Allah. Allahumma takhtim alaina bi husnil khatimah wa la takhtim lana bi su'il khatimah. Ya Allah, jadikanlah kami di kalangan hamba-Mu yang diberikan kematian yang indah, dan jauhlah kami daripada kematian yang buruk ya Allah. Matikanlah kami dalam keadaan kami melakukan amal soleh, ketaatan, taufik, hidayah daripada-Mu ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Fattah, Ya Alim. Ya Allah, Allahumma a'inna ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Ya Allah, bantulah kami dalam menghadapi sakitnya kematian, dalam menghadapi sakitnya sakaratul maut ya Allah. Bantulah kami ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Subhanallah, muslimin muslimat sekalian, mudah-mudahan hujung minggu kita bermakna ya. Dengan keluarga, lakukan semuanya secara berjemaah. Makan berjemaah, minum berjemaah, main berjemaah, berhibur berjemaah, pergi berjalan sama-sama bagi yang boleh berjalan lah. Semua buat berjemaah, mudah-mudahan kita akan masuk syurga berjemaah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.